Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, untuk video kali ini kita bercerita mengenai perkembangan terkini untuk Sabah FC, apa yang telah mereka lakukan sekarang. So, maksudnya video ini tidak akan panjang lah, pasal tidak ada banyak yang boleh ceritakan. Cuma satu perlawanan persahabatan tertutup telah dilakukan oleh Sabah FC, di mana mereka telah pergi ke Tanah Semenanjung untuk menentang KL City FC. Yang keputusan tersebut, anyway, match tersebut telah berlaku semalam lah sewaktu video ini direkamkan, di mana ianya berakhir dengan keputusan KL City 1, Sabah FC 1, jaringan daripada Jafri Chiu. So itu saja information yang dapat aku berikan kepada anda. In fact, kalau aku cari perkongsian di Google search pun tidak ada berita yang dikongsikan lah tentang perlawanan persahabatan di antara kedua pasukan ni. So, aku cuma boleh bercerita mengenai secara kasar saja apa yang berlaku. So, aku merasakan, okay, KL City ni guys, siapa yang turun pada perlawanan ni? Siapa yang ada pada perlawanan ni? Paulo Josu ada, Sapawi ada, lepas tu yang satu winger diorang yang memang bagus tu tapi telah pergi ke JDT tapi dilonkan kembali ke KL City. Itu one of the winger yang memang menarik perhatian aku lah. Dimana sebelum ni kalau Sadil tiada, aku rasa dia sesuai untuk dibawa masuk ke Sabah FC. Tapi unfortunately, JDT sambar dia dulu. Dan juga Hidalgo pun ada di dalam perlawanan tersebut. So kalau kita bandingkan dengan pencapaian KL City bagi saingan Liga Super yang sebelum ni, kejap guys, Liga Super. Aku lupa sudah di mana kedudukan diorang season lepas. Pasal ada benda yang aku mau kongsikan pada kamu di sinilah. So season lepas mereka berada di kedudukan tangga ke-6. So pasukan yang berada di mid table. Tapi kita kena ingat juga ini adalah antara pasukan yang mendapat deduction mata oleh kerana ada wrongly doing lah untuk pasukan tersebut. Tapi masih juga boleh kekal berada di tangga ke-6. Dan kalau aku tengok perbezaan KL sekarang dan juga KL dulu ni, aku nampak diorang punya starting 11 diorang, apa yang diorang miliki sekarang ni nampak lebih mantap daripada apa yang mereka miliki pada season sebelum ni. Jadi again, ini pendapat luaran saja pasal aku tidak tahu perlawanan ni, aku dah tengok perlawanan ni. Tapi dengan keputusan satu sama ni, jika dikaitkan lagi dengan history kita menentang KL City ni, memang it's always gonna be a hard game for us. Dan keputusan satu sama ni bagaimana merupakan satu keputusan yang aku boleh katakan positif lah. Okay, positif is a good result untuk Sabah FC. Tapi again, apa yang aku katakan ni adalah berdasarkan keputusan saja. Kalau dari segi gameplay, percaturan, apa semua tu, itu aku tak boleh cerita sudah. I would like to share with you my opinion tentang benda tu. Tapi again, aku tidak boleh katakan apa-apalah. Untuk Sabah FC, aku perhatikan sini. Again, semua pemain diturunkan. Ada Kumaran, ada gambar Kumaran sini, ada gambar Tierney sini. Unfortunately, sekali lagi tidak ada Gaby dalam perlawanan ni. So aku mungkin merasakan ada pertukaran dari segi formation lah. Pasal again lah, aku nak tahu kalau ada sub ke apa semua. Kita tengok ada Aidin, kita tengok ada Tierney, Darren Lock dan juga Kumaran. So nampak gayanya, sekiranya lah semua nama yang aku sebut tu diturunkan di starting 11, nampak gayanya satu lagi cara permainan cuba diperkenalkan, iaitu meletakkan more bodies ataupun more manpower to overcrowd di opponent area lah. So there is way I look at this player yang ada di dalam gambar-gambar ni. So sekali lagi, kalau aku tengok dari segi komen-komen yang diberikan, ramai yang mempersoalkan Aidin lah. Kenapa belum score lagi ni? Kenapa belum score lagi ni? Dia sudah score guys. Dia score menentang Kasuka tempoh hari. 2 gol. Unfortunately, Buriram lepas tu menentang DPMM dan juga sekali lagi KL ni gagal untuk mencatatkan sebarang jaringan. Dan antaranya lagi adalah ramai yang bercerita tentang coach jugalah. Tukar coach. Ya, itu yang diorang mau. So, ya, itulah update terkini untuk Sabah FC. Tentang apa yang telah mereka lakukan setakat ni. So kita telah melalui 4 perlawanan persahabatan. Kasuka FC kita menang 4-0. Lepas tu Buriram kita kalah 8-2, 8-9, 8-2.
Lepas tu di PMM kita menang 3-1, walaupun ada angin mengatakan ada lagi siri perlawanan seterusnya menentang di PMM, tapi kita kalah 1-2. Tapi itu kena boleh pastikan pasal biasanya Sabah FC akan kongsikan sekiranya ada perlawanan yang melibatkan tim lain yang telah mereka lakukan di Facebook page mereka, tapi tiada, so aku tidak boleh sahkan. Dan seterusnya menentang KLCT kita seri 1-1. So kita telah mencatat 2 kemenangan, 1 kalah dan 1 seri setakat ni. So kalau ini pembukaan perlawanan kita, okey lah kedudukan kita lah, lebih kurang macam tu. Mungkin somewhere in mid table lah. So itu yang aku boleh katakan tentang sekali lagi apa yang telah berlaku sekarang ni. Cuma sekali lagi aku masih kecewa dan masih menunggu bila masanya akan diumumkan jersey Sabah FC ni. Dan adalah lebih baik sekiranya sekali lagi kita diberitahu lebih awal lah tentang perancangan Sabah FC untuk pramusim ni. Apa next opponent kita. Itu yang kita mau. Walaupun perlawanan itu tertutup, walaupun kita tahu perlawanan itu tidak boleh kita saksikan, tapi at least kita tahu apa yang disediakan untuk player-player kita ni. Itu siapa yang kita minta. Pasal again kita mau rasa dekat dengan klub ni. Kita sayang klub ni. Kita mau rasa dekat dengan klub ni. So kita memerlukan perkembangan terkini daripada sosial media Sabah FC. Bukan setakat gambar-gambar latihan saja. Gambar latihan ni sama aja guys hari-hari. Tiada beza dia. Yang kita mau ni apa ni persiapan Sabah FC ni. Itu saja yang kita inginkan. Dan itu juga yang belum dilaksanakan juga oleh manajemen. Macam seolah-olah ni mereka belum faham yang engagement ni. Engagement cukup penting untuk menarik minat kembali penyokong-penyokong Sabah FC ni. Kerana setakat ni aku waktu menentang di PMM tu 1,000 lebih saja hadir. Aku tahu sekiranya ada engagement yang dilakukan lebih baik daripada manajemen Sabah FC ni. Aku rasa mungkin 3,000 boleh jadi tu waktu menentang di PMM hari tu. Tapi unfortunately mereka tidak lakukan dan 1,000 lah mereka dapat. So itulah dia guys, update terkini untuk squad kita ni. Sekali lagi tidak apa banyak aku kongsikan kerana tidak ada apa-apa berita terbaru yang diberikan daripada manajemen kita. Anyway, tahniah kerana bagi aku menentang KL is a good result bagi aku. So tahniah untuk pemain Sabah FC kerana berjaya mengikat KL City di perlawanan away untuk Sabah FC. Itu sajalah, sila letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah mengenai apa-apa benda yang aku kongsikan seperti tadi. Anyway, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk anda yang mendoakan kesihatan aku kerana aku ada kongsi pada ini cerita side story lah. Aku kongsikan pada video sebelum ni dan aku katakan aku sudah submit aku punya blood sample dan result telah aku dapat lah. Ini lah. Okay, result telah aku dapat. Dia kongsi lah apa type of blood type aku. Memang aku tahu sudah lah, tapi yang syoknya dia bagi kad kecil tu. So itu yang aku rasa macam okay lah. Bayar pun cukup mahal juga. So at least bukan aku dapat papers ya, tapi aku dapat kad tu. So sini semua ada result yang dia berikan lah dan alhamdulillah tidak ada apa-apa yang merisaukan. Tidak ada 3 serangkai. Cuma dalam laporan tu aku punya darah putih ada tinggi sikit dan aku punya liver lah perlu diberi perhatian. Kedua-dua tu tidak serius tapi perlu diberi perhatian dan aku perlu buat second medical check-up end of next month. Tapi so far alhamdulillah berkat doa anda juga aku yakin aku tidak ada apa-apa benda yang serius lah. So terima kasih di atas doa yang anda berikan lah. So maksudnya aku mengharapkan kesihatan aku terus kekal dan aku boleh teruskan buat perkongsian di SRTV ini untuk anda semua. Jadi bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.